dari hamparan langit luas dengan bintang-bintang yang indah menghiasi, sehinggalah ke kedalaman jiwa manusia yang penuh misteri. Persoalan roh adalah merupakan suatu perkara yang tidak akan pernah jemu untuk diterokai. Kita terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa di dalam ikatan yang tak terjangkau oleh panca indera. Ianya menjadi kompas kepada seluruh umat manusia, agar kita mencari siapakah Tuhan yang telah mencipta alam semesta dan segala isinya. Di awal penciptaan penduduk dunia, roh telah ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, bapa kepada seluruh umat manusia. Dari situlah bermulanya segala jatuh dan bangun kita di dalam lipatan sejarah dunia. Sesungguhnya, roh tidak pernah mati sejak hari pertama ia diciptakan, sehinggalah berlakunya kiamat, dan seterusnya dihimpunkan di hadapan Allah pada hari pembalasan. Perpindahan roh dari satu alam ke alam yang lain adalah merupakan satu perjalanan yang panjang, dan semuanya sudah pun diaturkan dan dirancang oleh Al-Khaliq, Tuhan yang Maha Perancang. Jadi untuk episode kali ini, kita akan mengembara, mengikuti perjalanan roh yang bermula dari pertama kali dicipta, sehinggalah akhirnya dihimpunkan di hadapan Allah bila tiba masanya. Teruskan menonton hingga tamat, semoga kita sama-sama mendapat manfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebuah hadis yang meriwayatkan perihal penurunan wahyu yang dibacakan tadi telah pun dirakamkan oleh At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abdullah, sewaktu Rasulullah sedang bersandar pada sebatang pelepah daun kurma, sekumpulan orang Yahudi sedang berjalan melintasi baginda yang duduk bersama para sahabat. Orang-orang Yahudi itu berbalah sama ada ingin mengajukan soalan kepada Rasulullah ataupun tidak. Akhirnya salah seorang dari mereka bertanya tentang ruh. Wahai Abul Qasim, ceritakanlah kepada kami tentang ruh. Rasulullah berdiri beberapa lama. Dia mengangkat kepalanya ke langit, dan aku mengetahui wahyu akan datang kepadanya, sehingga wahyu itu berhenti. Lalu Rasulullah bersabda, ruh adalah salah satu perkara. Ilmu yang diantaranya hanyalah pada Tuhanku, dan tentang ilmu kamu hanya diberi sedikit. Dengan angkuhnya, orang Yahudi itu menjawab, kami telah diberi ilmu yang luas, kami diberi Taurat, dan sesiapa yang diberi Taurat, maka sesungguhnya dia telah diberi ilmu yang banyak. Lalu turunlah wahyu yang seterusnya, yaitu surah Al-Kahf ayat 109. Katakanlah, wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Dialog epik ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya hanya mengetahui sedikit sahaja berkenaan perkara gaib ini. Ya, persoalan roh adalah persoalan alam gaib, sama seperti yang telah kita bincangkan dalam video sebelumnya bertajuk Alam Jin. Jadi, tidak banyak yang kita dapat ketahui atau pelajari, kecuali apa yang telah diberitakan kepada kita melalui lidah Rasul junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Roh manusia pertama yang telah diciptakan, seperti yang telah kita semua sepakati termasuk para ulama, adalah Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir Qurtubi, jasad Nabi Adam telah ditiupkan ruh yang diciptakan oleh Allah, dan kata rohku di dalam ayat tadi adalah berdasarkan hakikat bahwa Allah menyandarkan hasil ciptaannya kepada dirinya adalah sebagai pemuliaan dan penghormatan. Ianya sama sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, bumiku, langitku, rumahku, unta Allah dan bulan Allah. Dalam hadis At-Tirmidzi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sahih yang akan saya ringkaskan. Rasulullah menyebut bahwa sebaik-baik hari adalah hari Jumaat, kerana pada hari itu Adam diciptakan, hari itu juga dia masuk syurga, dan hari itu juga dia dikeluarkan daripadanya. Dari sini dapat difahami yang tubuh Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Kemudian dalam hadis sahih Muslim dari kitabnya bertajuk Kitabul Birri Wassilati wal Adabi,
Diriwayatkan daripada Anas, Rasulullah SAW bersabda, Selepas menyiapkan tubuh Adam di syurga, Allah membiarkannya selama mana yang dia mahu. Kemudian datanglah iblis mengelilinginya dan melihatnya. Sebaik mendapati bahawa tubuh itu kosong, iblis tahu bahawa tubuh ini tidak akan dapat mengawal dirinya. Nota kaki hadis ini menyebut bahawa benda yang kosong tidak dapat menghalang apa-apa daripada memasukinya. Ya tuan-tuan, tubuh Nabi Adam kosong pada hari penciptaannya, sehinggalah ditiupkan roh ke dalamnya, seperti yang disebut di dalam surah Al-Hijr yang telah dibacakan tadi. Di dalam dua buah hadis berstatus Hasan, himpunan At-Tirmidzi, yang akan saya ringkaskan juga, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda tentang kejadian yang berlaku sewaktu Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Sebaik sahaja roh ditiupkan ke dalam jasadnya, Nabi Adam terbersin seraya mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Allah mengajarkan cara menjawabnya, yaitu Yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmatimu. Allah kemudian memerintahkan baginda untuk pergi kepada para malaikat yang sedang duduk berkumpul untuk mengucapkan salam. Nabi Adam kemudiannya mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat itu kemudiannya menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi Adam kemudiannya kembali kepada Tuhannya dan Allah memberitahunya bahawa itulah ucapan salamnya dan ucapan anak-anak baginda kelak. Kemudian Allah mengusap belakang Nabi Adam, lalu berguguranlah roh anak-anak Nabi Adam. Selain dari hadis-hadis ini, ianya juga dirakamkan di dalam surah Al-A'raf. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, Bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, Benar, Engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Menurut tafsir Al-Qurtubi, berkenaan peristiwa keluarnya roh-roh ini, ulama berbeza pendapat berkenaan lokasi kejadian tersebut, di mana ada ulama yang mengatakan ianya berlaku di atas langit pertama, yaitu langit bumi, sebelum Nabi Adam menginjakkan kakinya ke bumi selepas disingkirkan dari syurga, akibat memakan buah terlarang di sana. Malahan ada juga yang mengatakannya ia berlaku di bumi. Wallahu a'lam bisawaf. Namun apa yang paling penting sekali adalah, roh-roh itu adalah kita semua tuan-tuan. Di dalam perhimpunan semua roh-roh itu, ataupun kata jamaknya arwah, Allah bertanya satu soalan kepada kita. Bukankah aku Tuhan kamu? Kesemua kita menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ya. Jika difikirkan, ianya adalah aneh bagaimana roh-roh ini dapat menjawab dengan tepat tanpa sebarang bimbingan dan wahyu kepada arwah ini. Kenapa kita tidak jawab Adam adalah Tuhan kita, memandangkan kita datang dari tulang belakangnya? Sedangkan pada hari ini pun, kita lihat manusia boleh tersalah Tuhan dengan menyembah benda lain. Jawabannya ada di surah Rum. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ianya adalah fitrah. Fitrah ini telah dipasakkan ke dalam roh kita yang seterusnya sebati dalam hati dan sanubari. Atas sebab inilah sekalipun seseorang itu mengaku sebagai atheist, dia takkan pernah berhenti bercakap pasal Tuhan, mencari dalil dan sokongan terhadap penolakannya itu. Hatinya juga takkan pernah tenteram. Pengalaman saya sendiri berkawan dengan seorang atheist loser yang sentiasa tewas dalam perdebatan dengan saya. Seterusnya At-Tirmidzi, dalam hadis 3076, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah menceritakan di dalam sabdanya, sebaik melihat roh-roh yang jatuh dari belakangnya itu, Nabi Adam bertanya kepada Tuhannya tentang siapakah mereka itu. Allah menjawab bahawa itulah anak-anak baginda kelak. Di antara ramai-ramai anaknya itu, ada seseorang yang mempunyai cahaya yang menakjubkan di antara kedua belah matanya. Nabi Adam bertanya, siapakah orang itu? Allah menjawab bahawa itu adalah anaknya yang bernama Daud. Selepas mengetahui bahawa umur Nabi Daud adalah 60 tahun, Nabi Adam memohon agar 40 tahun dari umurnya diambil dan ditambahkan kepada Nabi Daud. Begitulah kisahnya penciptaan jasad dan roh pertama umat manusia yang dimulai dengan Nabi Adam. Sebelum kita pergi ke bab berikutnya, yaitu peringkat seterusnya,
roh-roh ini ditempatkan, izinkan saya untuk membentangkan satu hujah yang menarik berkenaan dengan Adam dan Hawa sebagai pasangan manusia pertama bagi menentang teori Darwinisme. Sekiranya kita mengajak para etis ini untuk berfikir ke arah masa lampau, mereka akan mengatakan bahawa jumlah populasi manusia adalah mengecil. Semakin jauh ke masa lampau, maka semakin kecillah populasinya. Make sense? Jika kita pergi lagi jauh ke masa dahulu, maka populasi ini akan semakin mengecil, hinggalah ke satu titik di mana ianya bermula dari 2 orang individu lelaki dan perempuan, tanpa mengambil kira siapa namanya. Ini dapat membantah manusia berevolusi daripada monyet. Berkenaan dengan evolusi dari monyet, bantahan yang boleh diketengahkan adalah, mengapa ianya berhenti pada bentuk manusia? Mengapa evolusi tidak berterusan kepada bentuk baru bagi menyesuaikan diri dengan alam sekitar sesuai dengan gaya hidupnya? Masyarakat laut seperti bajau laut di perairan Sabah, ama di Jepun, Hainyo di Korea telah hidup beratus tahun di perkampungan air mereka dan menjadikan penyelaman sebagai aktiviti harian untuk mencari punca pendapatan dan kehidupan. Kenapa tiada manusia separuh ikan di dalam masyarakat ini? Sesungguhnya, teori manusia berasal dari monyet adalah merupakan satu usaha iblis untuk menidakkan ketinggian status kita sebagai makhluk yang mulia dan sekaligus menafikan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Tempat di mana roh-roh ini tinggal adalah di alam ghaib, yang hanya Allah sahaja tahu rahsia di mana lokasi sebenarnya. Ada beberapa penceramah yang mengatakan arwah ini mendiami suatu tempat yang dipanggil sebagai alam arwah sebelum tiba gilirannya untuk masuk ke rahim seorang ibu. Namun saya tidak dapat jumpa rujukannya. Maka bolehlah diabaikan kenyataan itu buat masa ini. Tapi apa yang pasti, di dalam Sahih Muslim kitab Al-Birri was-Silati wal-Adabi, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ruh-ruh bagaikan tentera yang teratur rapi. Apa yang saling mengenal di antaranya maka akan bersatu, dan apa yang tidak saling mengenal maka akan berselisih. Hadis ini menurut Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Ba'ari, penciptaan anak-anak Adam ini terbahagi kepada 2 bahagian, di mana bahagian pertama adalah ruh diletakkan di satu tempat di alam ghaib, manakala bahagian seterusnya adalah di dunia fizikal, apabila dilahirkan dari rahim seorang ibu. Semasa di alam ghaib, kita mungkin pernah berkenalan dengan seorang roh yang baik, dan kita pun selesa dengannya. Apabila ditakdirkan bertemu di dunia fizikal, kita akan mudah bersatu dan berkawan dengannya. Manakala sebaliknya, jika kita bermusuh dengan seseorang roh semasa di alam ghaib tadi, maka di dunia fizikal pun kita mungkin akan berselisih dengannya jika ditakdirkan bertemu. Pada saya ini sangat-sangat menarik dan mungkin menjelaskan beberapa perkara menurut pendapat pribadi saya. Mungkin inilah sebabnya kenapa ada kalanya apabila kita melihat seseorang, kita rasa macam pernah kenal orang itu. Padahal bila dah puas fikir dan cuba untuk ingat, memang pasti tak pernah berjumpa di mana-mana pun. Bukan setakat itu sahaja, menurut Al-Khattabi pula, ini adalah isyarat adanya kesamaan dalam kebaikan dan keburukan, permasalahan dan kerosakan. Maka perkenalan di antara roh semasa di alam ghaib adalah selaras dengan tabiat bawaannya, sama ada cenderung kepada kebaikan atau keburukan. Proses kejadian manusia adalah satu keajaiban yang mengagumkan. Bermula daripada persenyawaan yang berlaku dalam rahim ibu, sehinggalah ke saat kita dilahirkan ke dunia, ia adalah satu perjalanan yang penuh keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka yang mahu berfikir. Persenyawaan bermula apabila sel sperma berjaya menembusi ovum dan membentuk zigot. Zigot ini kemudian akan melalui proses pembahagian sel yang pesat, seterusnya berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, embrio mula mencari tempat untuk melekat pada dinding rahim dalam proses yang dikenali sebagai implantation. Proses ini memastikan embrio mendapat nutrisi dan perlindungan yang diperlukan untuk terus berkembang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan seketul daging. Dan seketul daging itu kami jadikan tulang belulang.
Lalu tulang belulang itu kami balut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Setelah melekat pada dinding rahim, embrio terus membesar dan melalui pelbagai fasa perkembangan. Ia mula membentuk organ-organ penting dan struktur tubuh yang lebih kompleks, sehinggalah pada hari yang ke-120 di mana keajaiban akan berlaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maksudnya, sesungguhnya setiap daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam rahim perut ibunya selama 40 hari. Kemudian jadilah nutfah itu segumpal darah selama tempoh itu juga. Kemudian jadilah alaqah itu segumpal daging selama tempoh itu juga. Kemudian diutuskan malaikat dan ditiupkan ke dalamnya roh. kesamaan di antara kita dan bapa umat manusia, Adam alaihissalam adalah jasadnya disiapkan dahulu, kemudian barulah roh ditiupkan ke dalamnya. Manakala perbezaannya pula, Allah lah yang telah meniupkan roh ke jasad Nabi Adam, sedangkan roh kita ditiupkan oleh malaikat. Akhirnya setelah 9 bulan yang penuh dengan keajaiban, dibelai dan dijaga dengan selamat di dalam kantung rahim seorang ibu, bayi yang sempurna dilahirkan ke dunia. Setiap detik perjalanan roh ini dari alam rahim ke alam dunia adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencipta kitaran kehidupan makhluk-makhluk ciptaannya. Kelahiran kita sesuai dengan aturan dan perancangannya. Begitu jugalah kita juga harus menjalani kehidupan ini menurut perintah dan aturannya. Kelahiran kita adalah bermulanya perjalanan seterusnya yang mencabar dan penuh dengan liku-liku kehidupan seorang roh yang menghuni di dalam sekujur wadah yang dipanggil sebagai tubuh. Kelahiran kita juga bukanlah satu kebetulan seperti yang dihujahkan oleh golongan yang menolak Tuhan dengan mengatakan, everything happened by chance. Kelahiran kita mempunyai tujuan, yaitu mencari dan menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka seterusnya membesarlah kita, dan seterusnya menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Fana bermaksud sementara. Allah berfirman, Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sedarlah yakni, janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong. Dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Dan ia sendiri yakin bahwa sesungguhnya saat itu saat perpisahan serta kedahsyatan bertindih-tindih, maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. setiap dari kita mempunyai rezeki dan takdir yang berbeza-beza. Tapi ada satu perkara yang semua orang akan merasa perkara yang sama, yaitu sakaratul maut. Sakaratul maut adalah kesakitan yang dialami seseorang ketika roh perlahan-lahan berpisah dari jasad pada saat kematian. Ini adalah saat-saat yang sangat tegang dan menakutkan. Tanda-tanda sakaratul maut adalah termasuk pernafasan yang menjadi berat dan tidak teratur, atau kepenatan, atau mengantuk, dan kadang-kadang berpeluh di dahi. Ianya adalah mungkin berbeza-beza di antara individu yang lain. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kisah kesakitan Rasulullah sewaktu baginda diambang kewafatan di rumahnya. Di dalam hadis itu, Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, kematian memiliki sakaratulnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan tentang kejadian yang berlaku sewaktu seseorang diambang sakaratul maut. Rasulullah bersabda bahwa malaikat akan datang kepada orang yang sedang nazak. Jika orang itu adalah orang yang soleh, malaikat akan menyambut ruhnya dengan pujian dan berita gembira tentang rahmat Allah serta keharuman. Ruh tersebut akan diangkat ke langit, dan pintu langit akan dibukakan untuknya dengan sambutan yang baik. Persoalan adakah ruh orang mukmin ini akan menetap di sana, atau dipulangkan ke kubur,
hanya Allah sahaja yang tahu. Sebaliknya, jika orang itu adalah orang yang jahat, malaikat akan mengeluarkan ruhnya dengan celaan dan berita tentang siksaan seperti air yang mendidih dan nanah dari luka-luka kotor. Ruh tersebut akan diangkat ke langit, namun pintu langit tidak akan dibukakan untuknya. Dalam hadis yang lain di dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, berkenaan mata Abu Salamah yang terbuka dan memandang tegak ke atas sewaktu ajalnya. Tidakkah engkau melihat ketika lelaki itu meninggal dunia dan matanya terbuka dengan tetap? Abu Hurairah berkata, ya. Rasulullah bersabda, itu disebabkan ketika ruh meninggalkan tubuh, penglihatannya mengikuti ruh. Sekejap, bayangkan tuan-tuan, sewaktu nyawa kita dicabut, kita melihat roh kita perlahan-lahan meninggalkan jasad, sehinggalah akhirnya roh itu keluar dari kepala, dan akhirnya mata kita kekal pada arah pandangan itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Raziyem, Raziyem, aşkım. Saya ada berita gembira untuk Anda. Dalam hadis Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di dalam sabda Rasulullah, baginda menyatakan bahawa roh orang mukmin selepas dicabut akan disambut oleh dua malaikat dan dibawa ke langit dalam keadaan berbau wangi. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Imam Al-Qurtubi dalam menjelaskan ayat di atas menyebut bahawa barzakh itu ialah alam di antara kematian dan kebangkitan. Pejabat mufti wilayah persekutuan telah membahaskan perkataan ini dengan membuat kesimpulan bahawa alam barzakh merupakan satu tempat yang akan ditempati oleh mereka yang telah mati sebelum dihimpunkan di padang mahsyar. Ia merupakan tempat di antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh itu, sesiapa yang mati bermakna mereka telah memasuki alam barzakh. Roh yang sebelumnya menggunakan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan semua anggota jasad yang lain sebagai alat bantu dengan bebasnya, pada masa ini tidak akan mampu lagi melakukannya. Jika lumpuh itu bermakna kehilangan fungsi atas sesebuah anggota badan, maka maut adalah lumpuh yang menimpa seluruh anggota badan. Apabila roh seseorang itu keluar daripada alam dunia dan pergi ke alam barzakh, maka dia terkeluar daripada kerangka perkiraan tempoh masa di dunia ini. Hal ini berdasarkan firman Allah. Maksudnya, jalan para malaikat naik menghadap Tuhan dalam sehari seperti 50.000 tahun bagi orang yang berdosa kerana banyak hitungan hisab. Imam Al-Tabari menyebutkan hal ini dalam tafsirnya bahawa disebutkan bahawa kadar tempoh masa naik para malaikat tersebut ialah sehari yang bagi makhluk-makhluk selain mereka dengan 50.000 tahun. Hal ini kerana para malaikat naik daripada penghujung tempat yang paling rendah di bawah 7 petala bumi sehingga pengakhirannya di atas 7 petala langit. Tafsiran yang kami sebutkan ini juga disebutkan para ulama tafsir yang lain. Apa yang dapat difahami daripada penerangan di atas? Kerangka masa kehidupan di alam barzakh tidak sama dengan kehidupan di dunia. Oleh itu, bagi orang mukmin kehidupan di alam barzakh merupakan kerehatan baginya sebelum menunggu hari kebangkitan. Manakala bagi orang yang tidak beriman pula, ia merupakan azab yang didahulukan untuk mereka sebelum azab yang kekal di hari akhirat kelak. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hari kebangkitan, dikenali juga sebagai Yaumul Mahsyar, adalah satu alam di mana setiap insan dari awal hingga akhir zaman akan dihimpunkan di satu dataran yang luas untuk dihisab oleh Allah. Pada hari tersebut, semua perbezaan antara manusia akan lenyap. Tiada lagi penghormatan atas asal-usul, warna kulit, atau kedudukan sosial. Setiap jiwa akan berdiri rata di hadapan penciptanya untuk dinilai berdasarkan tindakan dan niat mereka selama hidup di dunia. Di padang mahsyar, setiap orang akan menghadapi proses pengadilan yang saksama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan setiap manusia pada waktu ini juga berbeza-beza bergantung kepada amalannya.
perjalanan ruh sejak ia diciptakan hinggalah dihimpunkan semua sekali di padang mahsyar nanti adalah sangat panjang. Mudah atau sukarnya perjalanan kita bergantung kepada amalan dan juga suratan yang telah ditakdirkan untuk kita di dunia ini. Hendaklah kita semua bersiap sedia. Rasulullah bersabda di dalam Sahih Bukhari bahwa hendaklah kita hidup di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya kita hanya datang ke dunia ini dan singgah sebentar sahaja. Persinggahan ini adalah sangat penting, kerana disinilah kita akan mengumpulkan segala amal baik dan soleh demi mencapai tujuan penciptaan kita. Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa tiket untuk kita masuk ke syurga bukanlah terletak pada banyaknya amalan kita semata-mata. Tetapi rahmat Allah jualah yang menjadi penentu segala-galanya. Jika tidak, masakan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang kehausan mendapat ganjaran syurga? Itu sahaja video kita pada kali ini. Sebenarnya skrip ini terlalu panjang sehinggakan saya terpaksa membahagikannya kepada dua tajuk berbeza. Video seterusnya adalah bertajuk Roh, Nafs dan Qalbu. Jumpa lagi di episod akan datang. Sila hempas butang like dan subscribe untuk melihat lebih banyak video tentang mukjizat Al-Quran dan pengetahuan lain berkenaan Islam. Jumpa lagi di episod akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum.